Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar sekalian. So hari ini kita akan teruskan pembelajaran dengan subtopik yang kedua, iaitu makmal sains anda. So kita masih lagi di bawah tema yang pertama, iaitu kaedah saintifik. Bidang pembelajaran ataupun bab pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Standard kandungan 1.2 makmal sains anda. So apa yang kamu akan pelajari hari ini ada 4 objektif kesemuanya. Yang pertama, mengenal pasti dan menyatakan fungsi radas. Yang kedua, mengenal pasti simbol dan contoh bahan berbahaya dalam makmal. Yang ketiga, melukis dan melabel radas yang biasa digunakan dalam makmal dan mengelas berdasarkan kegunaannya. Dan yang keempat, mewajarkan peraturan dan langkah keselamatan dalam makmal. So ini adalah makmal sains 2 di SMK Terusan. Kita lihat sesi perkenalan makmal sains 2 daripada Puan Pembantu Makmal kita, iaitu Puan Sarina binti Zanjam. Untuk makluman para pelajar, sehingga kini kita ada 2 orang pembantu makmal, iaitu Puan Sarina binti Zanjam dan juga Cik Marhani binti Makda. Selamat datang ke makmal 2. Ini makmal sains 2 kita. So ini adalah makmal sains 2. Kita pergi kepada standard pembelajaran ataupun objektif pembelajaran yang pelajar-pelajar akan fahami. Yang pertama iaitu mengenal pasti radas dan menyatakan fungsinya. Baik, so pada rajah ini ada beberapa radas makmal, antaranya bika, corong turas, kita ada tabung uji, tabung didih, dan lain-lain lagi. So kita lihat radas yang pertama iaitu tabung didih. Fungsinya adalah untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Kemudian seterusnya kita ada tabung uji. Fungsinya untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Kalau dilihat dari segi fizikal, tabung uji dan tabung didih ini mempunyai persamaan, tetapi berbeza dari segi fungsinya. Di mana tabung didih itu digunakan untuk proses pemanasan. Seterusnya kita lihat radas yang ketiga iaitu bikar. Fungsinya mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Kita ada beberapa saiz bikar, iaitu bikar 50 ml, bikar 100 ml, bikar 200 ml dan beberapa saiz lagi. Seterusnya kita pergi kepada kelalang kon. So ini adalah bentuk kelalang kon. Fungsinya adalah untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Radas seterusnya iaitu kelalang dasar lepir. Fungsinya untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar juga. Seterusnya kita ada silinder penyukat. Fungsinya untuk menyukat isi padu cecair. Kemudian kita ada biuret. Menyukat isi padu cecair dengan tepat. Itu adalah fungsi biuret. Seterusnya kita ada radas yang dinamakan pipet. Fungsinya untuk menyukat isi padu cecair yang tetap. Kita lihat seterusnya iaitu tungku kaki 3. Fungsinya untuk menyokong radas semasa proses pemanasan. Boleh dilihat dalam rajah sebelah kanan ini. Tungku kaki 3 digunakan bersama-sama dengan
mangkuk pija di atasnya. Okey. So tujuan dia untuk menyokong proses pemanasan oleh mangkuk pija ni lah. Okay, seterusnya kita ada kasar dawai, membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa proses pemanasan. Okey. Kasar dawai ini biasanya digunakan bersama-sama dengan tungku kaki 3 semasa proses pemanasan. Seterusnya kita lihat corong turas. Fungsinya untuk menuras ataupun menapis pepejal tidak larut dalam campuran. Okay, kita lihat gambar kecil di sebelah kiri ni. Okay, kertas turas digunakan bersama-sama dengan corong turas untuk menuras baki turasan. Okay. Right. Alat radas yang terusnya adalah balang gas. Okay, digunakan untuk digunakan untuk mengumpul gas. Okay, so gambar di sebelah kanan ini adalah bentuk balang gas tersebut. Okay, di mana manakala gambar yang satu lagi adalah bagaimana balang gas tersebut digunakan. Okay. Okay, radas yang seterusnya ialah kaki retort. Okay. So, fungsi kaki retort adalah untuk memegang atau menyokong sesuatu radas. Okay, dan radas yang terakhir iaitu piring sejat, digunakan untuk tujuan penyejatan. Okay, so itu tadi senarai radas makmal beserta fungsinya. Okay. Seterusnya kita lihat objektif pembelajaran yang kedua, iaitu mengenal pasti simbol dan contoh bahan berbahaya dalam makmal. Okay. So, apa kepentingan kita mengetahui simbol-simbol amaran di dalam makmal? Okay, yang pertama, kebanyakan bahan kimia yang kita gunakan di dalam makmal sains biasanya berbahaya. Okay. So, kita mesti mengetahui apa makna simbol-simbol ini supaya kejadian-kejadian yang tidak diingini tak berlaku di dalam makmal. Okey. Okey, kalau kita lihat poin yang ketiga, sesetengah bahan kimia seperti kalium dan litium boleh bertindak balas jika terdedah kepada udara. Okey, so para pelajar tak boleh sesuka hati untuk menggunakan barang ataupun bahan-bahan kimia ini tanpa kebenaran ataupun tanpa tanpa bimbingan daripada guru. Okey. Okay, seterusnya kita nak mempelajari simbol-simbol amaran. Okey. Terdapat 6 simbol amaran yang kamu akan pelajari, iaitu simbol bagi bahan yang merensa, okay, kemudian bahan radioaktif, bahan mengakis, bahan beracun dan toksik, bahan mudah meletup dan juga bahan mudah terbakar. Okay, so kita lihat simbol amaran yang pertama, iaitu bahan merensa. Okay, so ini adalah simbol untuk bahan merensa. So, apa dia bahan merensa? Dia adalah bahan kimia yang merensa yang boleh menghasilkan wap atau wasap yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak. So, apa yang kita perlu lakukan adalah kita mesti elakkan daripada menghidu wap atau wasap. Okay, kemudian langkah yang seterusnya, gunakan bahan kimia tersebut di dalam kebok wasap. Okay, contoh bahan merensa di dalam makmal adalah kloroform dan juga amonia. Okay, seterusnya bahan radioaktif. Okay, so ini adalah simbol amaran untuk bahan radioaktif. Okay, bahayanya bahan radioaktif, ia dapat mengeluarkan sinaran radioaktif yang dapat menyebabkan kanser. Okay, contohnya uranium dan plutonium. Okay. Okay, seterusnya bahan mengakis. Okay. So, ini adalah contoh bahan kimia yang bersifat mengakis.
So apa yang kita perlu lakukan ataupun langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mengelakkan kesan negatif kepada kita. Jangan sentuh bahan ini kerana dia akan menyebabkan melecur pada kulit. Okay. So sekiranya dah terkena pada kita punya kulit, apa yang kita kena buat adalah kita mesti mencuci bahagian tersebut dengan air yang banyak. Okay. So apa contoh bahan yang mudah mengakis ini di dalam makmal? Asid dan alkali pekat. Okay, seterusnya bahan beracun dan toksik. Okay, so ini adalah dia punya simbol. Okay, so simbol ini menunjukkan bahawa bahan kimia ini beracun dan toksik. Okay, so jangan minum, makan, menghidu ataupun merasa bahan ini. Okay, contohnya adalah merkuri dan klorin. Okay. Right. Seterusnya bahan mudah meletup. So ini simbolnya. Okay, bahan ini mesti digunakan mengikut arahan dengan cermat. Contohnya gas hidrogen dan juga gas butana. Okey, yang terakhir iaitu bahan mudah terbakar. Okey, so ada simbol api di sini. So apa yang kita kena buat? Mesti jauhkan bahan ini daripada sumber api ataupun haba. Okey, kemudian gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat. Contohnya alkohol dan petrol. Okey, so untuk objektif pembelajaran yang ketiga iaitu melukis dan melabel radas yang biasa digunakan dalam makmal dan mengelas berdasarkan kegunaannya. Okey. So untuk yang ini cikgu nak berikan satu tugasan kepada anda. Okey, boleh lukis label dan nyatakan fungsi bagi radas-radas yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, gunakan sama ada, kalau dah ada buku nota boleh guna buku nota. Jika tidak, gunakan kertas A4 ataupun kertas kajang. Okey. Right, seterusnya kita pergi kepada satu topik yang terakhir iaitu mewajarkan peraturan dan langkah keselamatan dalam makmal. Okey, so kenapa peraturan dan langkah-langkah keselamatan dalam makmal mesti kita beri perhatian. Okey. So tujuan utama dia adalah untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Okey. So mesti patuh kepada peraturan dan langkah-langkah keselamatan ini apabila pelajar-pelajar berada di dalam makmal. Okey. Dengar arahan dan patuh arahan yang dikeluarkan oleh sama ada guru ataupun pembantu makmal. Okey. So okey, ini antara peraturan-peraturan di dalam makmal. Cikgu bacakan beberapa peraturan makmal yang penting. Okey, yang utama, yang paling utamanya adalah jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran. Okey. Kemudian jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan oleh guru. Okey. Kemudian dilarang minum, makan dan bermain-main di dalam makmal. Okey, so ini yang selalu berlaku bermain-main di dalam makmal. Okey, kemudian peraturan yang lain, semasa kita menjalankan eksperimen, pastikan tempat menjalankan eksperimen sentiasa kemas dan bersih. Kemudian cuci semua peralatan dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang betul. Cuci tangan dengan air dan sabun sebelum meninggalkan makmal. Okey. Kemudian beberapa langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Yang pertama, gunakan cermin pelindung mata ketika mencampurkan atau memanaskan bahan kimia. Jangan halakan hujung tabung uji ke arah diri sendiri atau orang lain. Jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sumber api. Dan yang keempat, jangan merasa atau menghidu bau kecuali dibenarkan oleh guru. So kesimpulan dia untuk langkah-langkah keselamatan dan peraturan,
sentiasa rujuk guru masing-masing. Okey, jangan melakukan satu-satu tindakan tanpa arahan daripada guru anda. Okey, so itu saja untuk pembelajaran hari ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.